di Madrasah Hidayah Islamiyah Sukan, iaitu di Pondok Sukan. Yang mana kita melalui live Facebook kita ni, iaitu dengan nama Sukan Darussalam. Alhamdulillah. Nek gagah dak tu? Tak nak mari ni. Alhamdulillah. Nah, kita duduk dalam lebih kurang dalam 19 dan 18 19 Ramadan apa kita ni. Kita 17 18. Dah apa dia? Bulan Rajab. Dan selepas pada Rajab ni kita akan masuk pada bulan Syaban dan Syaban Ramadan. Bulan Rajab dan bulan Syaban ni merupakan satu pintu Ramadan, dipanggil pintu Ramadan. Bulan ni bulan pintu Ramadan. Nah, bagi orang yang beriman ni dia doa dah ni. Da Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Orang beriman ni dia minta bila Taala usaha dipanjang dia ni sampai pada bulan Ramadan. Kerana dia yakin bahawa tidak ada bulan yang lebih banyak daripada memberinya keampunan dosa, iaitu pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka orang beriman as-salafus salih dulu ni dia tak pernah tinggal. Nah, dia berdoa semua ni bulan sampai Ramadan tu dia minta Allah Taala usapa diri dia pada bulan Ramadan. Walaupun sekira hari. Kerana bulan Ramadan dia akan seksa kubur. Nah, dan banyak kelebihan-kelebihan maghfirah, rahmat, nikmat, barakah, dan juga izkum minan nar. Dah merdeka pada api neraka. Alhamdulillah. Sebenarnya dengan bulan Rajab ni kita mari bicara berkenaan dengan tauhid, iaitu akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana bulan Rajab sendiri pun merupakan satu peristiwa sejarah yang membawa akidah. Ia panggil prawasaat. Sejarah patu apa dia panggil membawa akidah manusia supaya bertuhan kepada Allah. Yu'minuna bil ghaib, supaya manusia beriman dengan benda-benda gaib. Benda gaib ni benda ada dah. Semua benda gaib tu benda ada belaka dah. Tuhan buat siap belaka dah. Syurga Tuhan buat, neraka Tuhan buat. Nah, sirat Tuhan buat, gapo semua tu Tuhan buat belaka dah. Bukan kata mati dulu, lepas kiamat Tuhan nak buat syurga neraka dak. Syurga neraka ni buat mula-mula lagi Allah Taala. Buat syurga buat neraka mula-mula sebelum buat manusia. Dan manusia ni panggil benar Tuhan buat akhir sekali. Sudah sekali buat manusia. Dah buat manusia dengan tanah. Kalau lain dah belaka dah binatang, lembu, kubah, hayat itik, bukit buka, gunung gane, langit bumi, sejarah apa dia, syurga neraka ada belaka dah. Kemudian akhir sekali Tuhan buat manusia. Dah dia boyak kepada mereka, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Akhirnya manusia ni jadi khalifah, jadi punam dah di atas dunia Allah Taala. Dia boyak dah. Dia buat manusia ni jadi pemimpin di atas muka bumi Allah. Nah, maka manusia ni ada jahat, ada hak baik. Dah, maka yang menjadi pemimpinnya iaitu manusia yang baik dengan Allah Taala. Insya-Allah Taala kita akan bicara sikit yang berhubung dengan punam pemimpin, iaitu dalam agama Allah. Punam dalam Islam ni dengan siapa? Semaya. Semaya kena jadi pemimpin. Dia tu imam seorang di belakang dan makmum apa semua tu kena jadi imam belakang orang Islam. Bermula daripada semaya tu kok hari habis. Jadi punam dalam klub keluar, punam dalam sangkum, punam dalam cangwat, punam dalam negeri. Islam ya ajar lagu tu. Tapi syarat Islam lah kena merintah agama, kena membawakan agama Allah. Jadi malam Isra' dan Mi'raj tu Allah Ta'ala akad ke Nabi Muhammad SAW supaya kenal orang lain sana itu adalah rendah. Nah, orang agama lain rendah. Nah, nak banding agama Islam adalah akad kemuliaan sampai kepada langit dan peratus semaya, iaitu semaya 5 waktu. Bermula dari 50 waktu sampai dari 5 waktu. Maka hukum semaya ni siapa dia tinggal maknanya kafir. Siapa tinggal semaya dengan malah, dia malah semaya.
maka mengikut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata keluar pada agama, jadi kafir lah. Dia tak semaya, sengaja malah, sengaja tak semaya ni, tahu kita semaya, tak semaya, maka hukum dia kafir bagi mazhab Imam Hanbali. Adapun mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i kata dosa besar. Nah, kecuali dia menafikan semaya. Dia kata semaya tidak wajib bagi diri aku, dan wajib panggil wajib bagi orang lain. Itulah membawa dari kekufuran. Kalau tak kata apa, yang malas semaya, tak ada kata apa, maka hukumnya dosa besar bagi mazhab Syafi'i. Nah, baik. Kita mari bicara pada malam ni sambungan yang kita minggu dulu baru ni, iaitu mengenali kalimah tauhid. Kita kena kenal kalimah tauhid, iaitu la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Kita kena kenal benar-benar kalimah ni. Nah, sebab dia kata pengertian kalimah la ilaha illallah ini kalimah panggil yang sangat besar dan penting pengertiannya. Nah, kalimah besar sekali lah. Nak banding dengan kalimah lain tak ada. Kalimah tauhid. Kalimah tauhid adalah kalimah yang besar sekali. Dan sangat besar artinya di sisi agama Islam. Dia adalah satu kalimah mempunyai makna yang menolak segala bentuk penyembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimah ini juga menetapkan bahawa penyembahan wajib disembah ialah Allah padanya sebagai penyembahan yang sebenar. Jadi ayat kata kalimah tauhid ni, kalimah la ilaha illallah ni adalah kalimah yang sangat besar pada maknanya. Maknanya kalimah apa makna dia? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak manusia sembah, tidak makhluk ni sembah dengan sebenar-benar sembah, iaitu kecuali kepada Allah. Tidak boleh sembah kepada perang kayu, tidak boleh sembah kepada binatang, tidak boleh sembah kepada jin, tidak boleh sembah malaikat, tidak boleh sembah segala benda. Sebab kalimah tauhid ni, kalimah la ilaha illallah ni kalimah orang panggil menetapkan penyembahan yang wajib hanya kepada Allah. Penyembahan yang wajib ni bagi Allah, tak boleh benda lain. Nak sembah selain pada Allah tak boleh. Sebab itulah Allah Ta'ala perintah mula-mula kepada manusia sekena dia. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka kena oleh manusia, laki-laki perempuan, mu kena kenal bahawa setiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tak ada. Tak ada Tuhan yang sebenar-benar sembah kecuali kepada Allah Ta'ala. La ma'budu bihaqqin illallah. Tu kena nama lah. Orang dia syirik, orang tak lekat sini tu syirik ni. Orang tak kenal Tuhan syirik ni. Syirik dengan bahan kayu, syirik dengan takar cacing, syirik dengan besi lilih, batu-batu kerai, berapa, semua tu sebab tidak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, dia tak syirik. Sebab Allah Ta'ala perintah kepada manusia supaya kenal mula-mula kenal Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala ni kamsang kepada manusia tu kon ni supaya we kena tak ada kena muka lain mula-mula. Suruh kena Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kena olehmu hai manusia. Mu tahu olehmu hai manusia, tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Kalimah ni juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh bapa saudara dia Abu Talib di saat-saat akhir hidup. Akhir hidup dekat nak mati lah. Bapa saudara Nabi dekat nak mati, Nabi duduk di tepi dia sebelah kanan. Tu Nabi ajar kalimah tu tauhid. Nabi ajar kalimah la ilaha illallah. Pas Nabi yang kata untuk melepaskan azab hari pembalasan, iaitu hari akhirat. Apabila panggil apa dia ni? Mengucap kalimah la ilaha illallah, mana dia ni lepas daripada azab seksa dari akhirat esok. Sebab tu lagu ni Nabi panggil pak saudara dia. Nabi kata ya amma kul la ilaha illallah kalimatan uhijju laka biha indallah wa aba an yakula la ilaha illallah. Dia di belakang lagi bijak sikit. Aku cak kawik. Jadi
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat nak mati ni, apa dia dekat pak saudara nak mati. Pak saudara dia mati dalam keadaan kafir. Nah, pak saudara dia Abu Talib ni orang yang dia pokong Nabi. Orang kafir nak bunuh Nabi, dia dekat dia, jangan bunuh anak saudara aku tu. Pak kafir lari tak berani. Ingat Abu Talib tak berani benar-benar. Abu Talib bekang. Lepas tu orang Cisian dalam masa tu itipun lah dalam kaum Quraisy tu. Buat terlakun Quraisy tu itipun benar pada masa tu. Nah, sebab siapa dia boleh pegang anak kecil Baitullah kuat tu lah kedebainya. Jadi buat terlakun Quraisy ni orang pegang anak kecil Baitullah. Nah, jadi ketika tu Nabi dah ajak manusia beriman dengan Allah. Ketika Nabi dah ajak manusia beriman dengan Allah, bertauhid kepada Allah Ta'ala, maka puak-puak kafir musyrikin marah dengan Nabi Muhammad. Bila bekas kepada marah, celah, cicir, pedak nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila nak bunuh Nabi, maka nak pergi talih dengan sebab ada pak saudara dia Abu Talib. Dan ada Abu Talib ni manusia ke apa? Manusia. Bila manusia, ia kena terima mati. Nah, dekat Abu Talib dah mati, Nabi kata, ya am, hei pak saudaraku, kul, kata olehmu, la ilaha illallah. Kata olehmu, kalimah, semua ucaplah. Sebab tu buat kita ni, kalau temu orang balik mutu, adan ke, akia ke, abau ke, aliran ke, tak ada kira ai. Dah, pun tak ada kira lah. Temu balik mutu dia berkakai. Tapi dia nyamuk nak kita pergi mengucap, ajar mengucap. Nah, deng oi. Ha, dia kata, dah. Ha, turutku. Dah, la ilaha illallah. Dia mengucap selesai, syurga dia. Ha, boleh ajar dekat kafir masuk orang panggil mengucap dekat kalimah syahadah dekat nak mati, boleh. Sebab Nabi ajar Abu Talib dia kafir dekat nak mati, maka boleh kita ajar orang kafir dekat nak mati dengan kalimah la ilaha illallah. Nah, boleh ajar. Jadi Abu Talib asyik kata, Nabi kata kalimatan uhijjalaka, pada uhijjulaka biha indallah. Nabi royak ke pak saudara dia. Hei pak saudara, dia kata, katalah kalimah la ilaha illallah ni. Satu kalimah yang orang panggil akan menjadi hujjah di atas agama Allah Ta'ala bagimu dari akhirat esok di sisi Allah Ta'ala, di hadapan Allah. Jadi Nabi suruh Abu Talib tu kata kul la ilaha illallah. Bukan sekadar tu, Nabi kata kalimatan uhijju laka biha indallah. Nabi riwayat pula kepada Abu Talib kata uhijju laka biha indallah. Nabi riwayat lagu tu. Nabi kata satu kalimah yang menjadi hujjah dalam agama Islam ke atas kamu, hei bapa saudara, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pak saudara dia kata kalimah la ilaha illallah, walaupun dekat nak mati, tu apa semua, syurga dia. Tapi tak asyik kata, tak asyik kerah. Matilah keadaan kafir, tidak beriman dengan Allah. Nabi sedihnya tengok pak saudara dia matilah keadaan kafir. Sebab segala perbuatan dia pak saudara dia lari semua suka orang kafir. Nabi teriak tu mata menilai Rasulullah. Allah Ta'ala mari bertenih hati Nabi. Allah Ta'ala mari bertenih hati Nabi. Kasih Nabi sungguh kasih pada pak saudara dia tu. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tu ayat ke Nabi. Muhammad, mung tidak ada kaum sama. Mung tidak boleh hidayah kepada orang yang kamu kasih, walaupun buat saudara saya belah mana. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tapi Allah Ta'ala dia tunjuk jalan pada siapa yang dia khandaki. Hening kita tengok kafir kadang-kadang duduk tak semaya, kafir duduk berkat nak mati umur 80 masuk Islam. Masuk Islam. Tengok sebab tu hidayah. Ada juga orang Islam. Nah, tak semaya, siapa mati pun ada Islam, tak dapat hidayah Allah Ta'ala. Kafir sama telah. Nah, jadi Tok Cha, jadi dia panggil Tok Kru Sasana, ada buat dia. Jadi Tok Cha, awak.
Bawa umur 80 masuk Islam. Pergi pihak orang dia cari Allah Ta'ala. Korab Islam. Bersasana tidak tu. Masuk Islam. La ilaha illallah. Wa 3 hari mati. Syurga dia, syurga. Sebab kalimah ni juga jadi tanda ikhwan kepada Allah Ta'ala untuk nak bawa diri dia lepas pada mengaku ikut syurga. Sebab Nabi kata kalimatan uhijju laka biha indallah. Kalimah la ilaha illallah ni orang panggil satu kalimah yang berhujjah. Dah, pergi nak minta tuan dia lepas dak pergi mengaku masuk syurga. La ilaha illallah. Nah, tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di Mekah Al-Mukarramah 13 tahun. Nabi duduk di Mekah. Duduk prepare senang. Nabi duduk 13 tahun di Mekah. Duduk hatta agama Islam buayak pada manusia supaya beriman dengan Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ni nak yubai Nabi. Nak yubai Nabi ni buayak pada manusia suruh sembah Allah. Nah, suruh manusia sembah Allah Ta'ala dan bagi manusia ni bersyirik akan suatu. Jangan ada syirik dengan benda lain akan suatu. Jadi kita larang manusia 13 tahun Nabi. Nah, amin. Nah, 13 tahun amin. Nabi Muhammad SAW duduk di Mekah Al-Mukarramah. Duduk apa? Duduk prepare sana. Duduk buayak agama Islam kepada manusia. Nah, ajak manusia beriman dengan Allah supaya manusia itu lepas daripada azab Allah Ta'ala. Apabila Nabi duduk 13 tahun di Mekah dan ajak manusia beriman dengan Allah Ta'ala, menyampaikan kalimat tauhid kepada manusia, maka manusia di Mekah ni jawab lagu mana? Dia kata kami disuruh menyembah satu Tuhan. Ini adalah suatu perkara yang pelik sekali. Ketika Nabi Muhammad SAW ajak manusia kafir jahiliyah di Mekah Al-Mukarramah ni supaya beribadat kepada Allah Ta'ala dia. Satu, sembah Allah Ta'ala. Maka buat kafir kat kecek buat dia. Ya tak ada gamuk. Nah, tak ada gamuk Muhammad ni. Dia suruh kita sembah tu hesa. Dia suruh Tuhan suruh sembah Tuhan satu. Nah, sebab apa? Sebab di kalangan orang panggil masa dia ni manusia sembah Tuhan banyak. Tuhan Manaf, Tuhan Illah, Tuhan Lata, Tuhan Uzza. Nah, duduk jahki apa dia mak dengan apa dia Amri tu. Duduk main kecek. Guna semati saya mengajar ni. Nah, kemudian Allah Ta'ala boyak lagu mana sini? Nah, manusia ketika ketika Nabi ajak beriman dengan Allah, maka manusia kata, tak ada gamuk dia kata. Muhammad ni suruh aku semua tu hesa. Tu. Maka itulah dia kata satu benda yang pelik sekali kecil sama dia. Penyebaran. Orang panggil buat dia ni pergi duduk bloy. Apa dia ni kalimah kata pelik Muhammad agama baru dah. Pergi dah ajak suruh sembah tu hesa. Nah, tu hesa satu. Ini satu benda yang sangat pelik. Supaya dengan tempat kita belum mari tauhid sombong hak molek tu. Tempat kita ni beriman juga mengaji. Tempat kita ni orang tua kita ni. Nah, duk kena mengaji kena Tuhan tu. Saya tidak nafi kata salah sebab 20. Tapi nak kata duduk cari Tuhan ni lama man sampai umur 80. 100 tak temu Tuhan. Tak temu Tuhan, tak temu. Duduk ada tak ada. Ke ada ke tak ada. Ke orang panggil kalau tak ada lagu mana. Siapa mati tak temu Allah Ta'ala. Nah, apabila kita main boyak kata mu kena Tuhan, Tuhan ajar lagu ni so kena dia. Maka buat kampung orang tempat kita rasa pelik. Pelik sungguh nama ni weh. Dah kau tu syirik, kau ni syirik. Nah, buat kerja kau tu bid'ah, kau ni bid'ah. Sebab tak sedengar. Sebab tidak ada benda dalam kepala dia di segi hukum hakam Allah Ta'ala. Nah, kerana sebelum itu tidak pernah ada dicontohi oleh ada perbuatan untuk nenek moyang mereka. Suruh sembah Allah Ta'ala satu ni, tu nenek moyang dia masa dulu tak ada. Tak ada contoh. Biar tak ada. Allah, contoh molek tak ada. Sebab itulah
Allah Ta'ala kata ketika Nabi ajak manusia wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah kamu kepada Allah, jangan syirikkan sesuatu. Maka puak demo tu jawab kata innahum kanu iza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ni Tuhan ada buat kata perangai sifat orang kafir jahiliyah pada masa tu ketika Nabi royak kata kul la ilaha illallah tuflihun. Kata oleh muhai manusia kalimah la ilaha illallah ni orang panggil berjaya, beruntung dunia dan akhirat, memati di syurga. Fuak kafir masa tu dia kata innahum kanu iza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sebenarnya mereka dahulu apabila dikatakan kepadanya tiada Tuhan yang sebenar mereka Allah, lalu mereka bersikap sombong, takabur, mengingkarkan akan ajaran Allah. Ada puak-puak kafir lagu tu. Apabila suruh beriman dengan Allah, dia sombong, kerah perut. Dan mereka panggil jalan menengok mata naik ke atas langit. Nah, sombong. Kasi beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ni banyak ni tempat kita ni. Tempat kita berlaku dalam masyarakat kita ni. Kalau kita rakyat kata, nah, kena minta. Apabila kalau nak minta dengan Allah, minta berlindung dengan Allah. Nah, tidak boleh minta berlindung dengan selain pada Allah Ta'ala. Dia minta dengan makhluk tak boleh. Nah, minta dengan orang panggil dengan roh. Nah, dengan orang mati tak boleh. Kita banyak lagu tu. Maka puak dia awak tak dengar. Dia panggil yastakbirun, maknanya megah, sombong, tak sedengarkan akan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak manusia supaya kenal Allah Ta'ala, dia kata wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Ketika Nabi ajak beriman dengan Allah, dia kata patutkah kami semua ni, puak-puak kita ni, dia kata nah, benar sabahkah puak kita nak tinggal Tuhan-Tuhan yang kami sembah? Benar sabahkah nak tinggal Lata, Uzza, Manah, besar-besar dek kiamat? Mana dah wik kita ni? Kita kita urut untuk Tuhan Muhammad seorang kena ke? Wa yaqulu nah, a inna latariku alihatina. Puak kafir jawab kata, benar sabah ke, patut ke puak kita nak tinggal Tuhan kita sembah ni? Nah, setiap buah rumah ada belakang dah. Setiap tekak ada bergantung setiap orang belakang dah. Setiap jalan berkalan ada belakang dah. Dicapai cabai pak, cabai apa tepi laut, tepi air ada belakang dah bercokor. Kalau kita pergi lepas pada kok ya tu duk guling situ. Nah, nak siapa kok ya apa tak ingat situ. Sah tu guling tidur, tak bangun-bangun lagi. Nah, kalau mari duk menaron, ada tahu hari nak siapa menaron dia bercokor dia situ besar. Sah aja. Malah ada pula keliling. Jadi Nabi ni ajak manusia tinggal, pakai panggil tinggalnya menyembah berhala. Maka puak dia kata, nah, yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Maknanya menasabah ke puak kita ni dah nak turut orang syair dengan gila tu. Dia kata Nabi Muhammad. Dia kata Nabi Muhammad ni adalah seorang tukang syair yang gila. Maknanya orang kalau kita tempat orang gila patung. Tu. Nah, jadi puak dia tunjuk sini ni buat pada orang lain tak pasal nak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, Nabi kena ujian banyak. Berkata Ibnu Rajab, kalimah la ilaha illallah bermakna yang ditaati dan dipatuhi dengan penuh rasa pengharapan rajak. Kalimah la ilaha illallah ni mana kalimah yang dipatuhi, ditaati. Nah, kena taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan dipatuhi dengan penuh rasa pengharapan rajak, patuh, harap pahala Tuhan beri ke dia. Nah, turut perintah Allah Ta'ala, patuh harap pula pahala yang Tuhan beri pada dia. Juga pengagungan Allah Ta'ala, kalimah la ilaha illallah juga sebagai nama agungkan Allah Rabbul Izzah, Rabbul Izzah. Nah, dan panggil serah
disertakan dengan penuh permohonan permintaan hanya kepadanya kepada Allah. Bagi siapa menempatkan selain dari Allah Subhanahu wa taala, padahal itu mutlak merupakan milik Allah, maka berarti dia telah merosakkan kesucian akidah kepada Allah Taala. Jadi misal sini dia kata, kalau manusia tu kita menetapkan selain daripada Allah Taala, maknanya tak kemah dengan Tuhannya, minta ke Tuhan kata dan minta berlindung dengan Tuhan, minta keramat dengan panggil dengan jin pari misal. Maka sini Ibn Rajab kata berarti telah merosakkan kesucian akidah dia kepada Allah Taala. Bermakna dia ni rusak kesucian akidah dia kepada Allah. Sebab apa? Sebab Tuhan wa mari dalil kata wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Nah, apa dia wa ilahukum? Wa ilahukum adalah Tuhan kamu hai manusia. Tuhan orang Islam, Tuhan orang kafir, Tuhan Nisa ya. Nah, Tuhan Abdullah, Tuhan Abdul Rahman, Tuhan Yusuf, Tuhan Ahmad, Tuhan ni. Allah Taala ni. Dan juga Tuhan bagi buat kafir. Tuhan bagi buat dia kafir tak kira lah Cina, Sia, Inggeris apa, Hindu ke apa pun buat kafir. Yang kufur dengan Allah Taala, Tuhan Allah Taala juga bagi dia. Tuhan ni bagi dia juga. Bukan kata buat kafir Tuhan suku dak. Nah, semua manusia tu Tuhan Allah Taala belaka. Wa ilahukum, Tuhan bagi manusia. Nah, ilahun wahid, Tuhan ni bagi manusia tu Allah Taala satu. Nah, la ilaha illahu, tak ada Tuhan selain dia, selain Allah Taala. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang bersifat pemurah lagi kasih sayang bagi orang yang beriman dengan Allah. Itu nak kata Tuhan manusia tu iaitu Allah Taala satu. Nah, kemudian Allah Taala berfirman zalika bi anna Allahu al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Dan demikianlah kebesaran Allah Taala, sifat dia. Nah, sesungguhnya Allah Taala dialah Tuhan yang benar. Dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah Taala itu adalah batil. Manusia minta selain pada Allah Taala. Nah, minta apa ayat pun selain pada Tuhan. Minta ataupun minta apa saja selain pada Allah Taala. Bila minta puja ke jin pari hatu setan misalnya, Tuhan kata Allah Taala kata wa anna ma yad'una min duni, ada manusia ni yang minta selain pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kata huwal batilun, itu adalah benda palsu, benda tak pakai kerja. Nah, sebab tu kita kalau nasi kena boyak Tuhan, kalau baju cari pun kena boyak Tuhan juga. Cari dah baju aku ni ya Allah, beli ganti ya Allah. Boyak dia, ya beli. Nah, kasut bola cari. Nah, tak minta lah sebab malas maya rapat. Nah, panggil nu. Orang tak bayar. Kalau hang buat bayar awal-awal tak apa, jaga waktu minta Tuhan. Ya Allah, cari pula kasut aku ni. Nah, rayak dia. Dan supaya beli lain supaya aku cepat sikit bayar misalnya. Tak apa. Ni bayar nak habis waktu baru nak bayar. Nah, sebab tu dia panggil kalimah la ilaha illallah ni mana dia panggil siapa dia minta selain pada Allah Taala. Tuhan ayat ni. Allah Taala beroyak sedia dalam Quran. Nah, Tuhan pekat naik Al-Quran wa panggil wa annama yad'una min dunih huwal batil. Siapa dia minta selain pada Allah, maka itu adalah perkara palsu. Supaya kita diminta pustu, diminta pang jerah, diminta ke jeng pari ke apa semua tu. Dah Tuhan kata minta lagu tu, wah orang panggil huwal batil, adalah benda palsu, benda tak bakal kerja. Tak ada boleh apa. Sebab apa? Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dua sifat besar sini. Kerana Allah Taala ni dialah Allah al-Ali. Al-Ali Maha Tinggi.
Al-Kabir Maha Besar. Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih tinggi selain pada Allah. Tidak ada yang lebih besar selain pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi Muhammad SAW Nabi kata, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Siapa dia semaya, lepas semaya kata lagu ni. Lepas semaya wirid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bila kata Nabi kata, dia kata fi yaumin mi'ata marrah, setiap hari 100 kali dia kata. Nah, maknanya lepas semaya, selain pada wirid, dia kata lepas satu waktu, lepas subuh 20 kali. Lepas subuh, lepas berdoa apa juga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali sehari. Nah, maka Nabi kata, kanat lahu adala ashri riqaban wa kutibat lahu mi'ata hasanah wa muhayyat annahu mi'ata sayi'ah wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu zalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amila aksara minhu. Allahu Akbar. Siapa dia kata 100 kali sehari? Nah, dia beri sama pahalanya membebaskan 10 hamba sahaya. Sama dengan dia ni bui merdeka hamba 10 orang. Allahu Akbar. Ia merdeka hamba dah pahala besar kali. Dan ni tak ada hamba dah. Hamba tak ada lah ni. Nah, dia dituliskan untuknya 100 kebajikan. Tuan tulis perintah dan melekat, tulis 100 kebajikan. Cerita dia hapuskan darinya 100 kejahatan. Dengan sebab dia kata, nah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa tu hari kelebihan situ? Satunya sama pahala 10 orang merdeka hamba. Yang kedua dituliskan 100 kebajikan. Bantuk orang panggil berapa? 100 hamdi. Kebajikan. Cerita dihapuskan segala 100 kesalahan. 100 kesalahan. Salah dengan telinga, salah dengan mata, salah dengan mulut, salah dengan tangan, dengan kaki. 100 kesalahan. Potong tu baik. Dia kata zikir itu juga penjaga dirinya daripada gangguan syaitan. Kalimah ni juga sebagai mari nak pokong kita, nak jaga kita daripada gangguan syaitan. Siapa dia rajin baca 10 kali atau 100 kali sehari, maka dia ni tak kena daripada tipuan syaitan. Gangguan syaitan. Nah, ni ustaz ajar amalan baba ni. Nah, amalan baba. Amalan baba mana? Baba yang ambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu 100 kali kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak diganggu oleh syaitan dia ni. La ilaha illallah. Bila dari pagi sampai ke petang, dan tidak ada seorang pun yang datang yang membawa amal lebih baik daripada yang membawa, kecuali orang yang beramal dengan lebih banyak daripadanya itu. Tak ada orang yang pahala bawa besar sendiri di hadapan Allah Ta'ala kecuali orang bawa pahala yang duduk kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pahala ni besar kali. Hingga sampai Nabi kata, man qala subhanallah bihamdih fi yaumin mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Nah,
Bagi siapa berkata subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih pada setiap hari 100 kali. Nah, Tuhan hapus dosa-dosanya walaupun sebanyak buih laut. Dosa kita banyak, betul buih laut dosa kita. Dosa dengan mata, dengan tangan, dengan telinga, banyak dosa. Tapi kita rajin kata subhanallah bihamdih. Semua kita 100 kali sehari. Tuhan hapus dosa kita sebanyak buih di laut. Nah, apa ulama buat banding dengan buih di laut? Karena buih ni iaitu ia tak habis. Bung air pupuk hancur sebentar setelah buih naik pula. Dosa manusia lagu itulah. Dia bertobat hari ni esok buat. Tobat pada esok lusa buat. Hak sengaja dengan tak sengaja pun dosa ada lagu tu semua. Kalau lagu tu mu kena kata banyaknya subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. 100 kali sehari. Dosa sebanyak buih dia pun ditolak. Kalau mengajar kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, 10 kebajikan. Pada berapa? 100 kebajikan, 100 dosa tu keluar. Dan pahala sama dengan merdekakan seorang atau 10 orang hamba, dan tidak ada pahala yang lebih besar yang dia bawa pahala berjumpa dengan Tuhan, iaitu pahala dia kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah taala yang dapat ini kita mai sambung pula, iaitu kalimat tauhid adalah jaminan seafdal-afdal zikir. Nah, hak molek sekali sujud sekali zikir iaitu kalimat tauhid. Kita ngaji minggu depan insya-Allah taala. Nah, udah itu sebelum saya nak mengakhiri, saya nak plakat tang Facebook ni kata sekolah Hidayah Islamiah Sukan ni terima pelajar baru bermula pada marhalah anuban sampai pada Matium ni. Siapa dia ada anak suka hati untuk nak hantar anak mengaji di sini, dan di sekolah nama dia Rongdian Sukan Saad Betia. Ada pun Madrasah Hidayah Islamiah Sukan. Boleh sambungi dengan nombor telefon saya tak apa. Nah, 089 878 0032 089 878 0032. Nah, 32. Harapan saya pelajar tu kalau duduk pondok tu comel insya-Allah taala. Kalau dia pondok dia boleh ngaji ilmu kitab, dia ngaji tafsir, boleh ngaji Quran, boleh ngaji belaka. Nah, dan duduk ada kawalan yang sangat baik. Nah, dan kita ada tahfizul Quran. Nah, ada pengajian kitab ni setiap malam insya-Allah taala. Setiap malam, dan tafsir Quran ni setiap pagi lepas subuh 5 ayat sehari. Nah, supaya habis 30 juz Quran ni, mana kita anak kita duduklah dalam dengan rahmat Al-Quranul Karim. Oleh itu ibu apa yang saya hormati sekalian, sekiranya ada anak nak hantar, nah, saya minta besar hati nak hantar di sekolah. Berhubung saya